Siapa sebenarnya Chandramukhi ni? Ini memang tak boleh jadi. Orang tua ni nak kena diajar. Bayang-bayang seorang lelaki lalu di belakang. Tahukah anda filem Tamil Chandramukhi diadaptasi daripada kisah benar yang sangat tragis? Terdapat beberapa versi cerita, namun cerita yang ingin saya kongsikan pada hari ini adalah dikongsikan oleh orang kampung. Sebelum ni saya dah review tentang filem Tamil Chandramukhi yang diterbitkan pada tahun 2005, dan kita dah kenal bahawa filem Chandramukhi ini telah di-remake daripada filem Malayalam yang bertajuk Mani Citra Talu yang diterbitkan pada tahun 1993. Siapa sebenarnya Chandramukhi dan apa yang terjadi sebenarnya? Untuk pengetahuan korang, Chandramukhi adalah seorang wanita yang bekerja sebagai orang gaji. Untuk mengetahui kisah ini, kita harus mengembara 100 tahun yang dahulu ke daerah Alapula ataupun kini dikenali sebagai Alleppey di negeri Kerala. Di daerah itu terdapat sebuah rumah tradisi lama yang dikenali sebagai Alamuti Meda, yang dimiliki oleh seorang pembesar di daerah itu yang dikenali sebagai Karnawar. Karnawar ni sangatlah kaya dan dikatakan mempunyai pekerja yang begitu ramai di rumah beliau. Bayangkan pada waktu itu hanya beberapa orang saja yang memiliki kereta. Selain daripada Maharaja, yang memiliki kereta adalah pembesar Karnawar ni. Bayangkan kaya tak kaya dia ni. Semuanya bermula apabila waktu itu di India terdapat beberapa sistem sosial. Pembesar Karnawar ini tertakluk kepada satu sistem sosial di mana setiap hartanya itu harus diwariskan kepada anak saudara. Sebagai contoh, saya pembesar itu, konon-konon saya ada banyak harta. Harta saya nanti, saya tak boleh wariskan kepada anak kandung saya. Malah saya harus wariskan kepada anak saudara saya. Konflik bermula apabila pembesar Karnawar ini tidak bersetuju dengan sistem sosial yang sedia ada dan berhajat untuk mewariskan segala hartanya kepada anak kandungnya sendiri. Berita ini sampai ke telinga anak saudara Karnawar dan menyebabkan mereka sangat marah terhadap pembesar Karnawar ni. Lalu anak-anak saudara dia ni marahlah kan. Macam mana kau boleh mewariskan harta tu kepada anak kau, sedangkan pemilik harta tu aku ting dia macam tu lah. Tak adalah dia pergi cakap kat depan dia kan. Cuma diorang antara diorang sembang lah kan. Lalu diorang ni pun merancang, okey, ini memang tak boleh jadi. Orang tua ni nak kena diajar kan. Tapi dia bukan nak diajar kan. Tapi diorang ni rancang nak bunuh pembesar Karnawar ini. Selepas mereka dah rancang, mereka ajaklah pembesar ini ke dalam sebuah bilik yang terdapat di dalam rumah tradisi lama itu, dan mereka bersama-sama membunuh pembesar ini dengan terlalu kejam, tuan-tuan. Sangat kejam. Tak ada siapa pun yang tahu akan rancangan pembunuhan ni kecuali yang komplot tadilah, anak-anak saudara dia kan. Malang tak malang, sewaktu pembunuhan tu dilakukan, seorang wanita yang merupakan orang gaji pembesar Karnawar ini lalu dekat tempat itu dan ternampak yang diorang ni tengah bunuh pembesar Karnawar ni. Belum sempat lagi dia lari, dia ditarik dan dibunuh sekali bersama dengan pembesar Karnawar dengan sangat kejam, tuan-tuan. Yalah, kalau tak bunuh kantoi lah siapa yang bunuh pembesar Karnawar ini. Selepas mereka bunuh, mereka cuba untuk bersembunyi, tapi biasalah, karma melakukan kerjanya. Mereka diberkas oleh pihak British yang menjajah India pada waktu itu, dan segala harta yang mereka rampas daripada pembesar Karnawar ini juga turut dirampas oleh pihak British, dan rumah itu telah pun dikunci. Selepas peristiwa itu, rumah itu pun terbiar. Penduduk di sekitar rumah itu seringkali mengadu bahawa mereka mendengar suara pembesar Karnawar dari rumah itu dan juga suara seorang wanita seolah-olah berada dalam kesakitan, dan dikatakan roh pembesar Karnawar dan juga orang gajinya masih berlegar-legar di sekitar rumah itu sehingga sekarang. Zaman berlalu, kini rumah itu dijadikan sebagai lokasi pelancongan. Rumah itu masih wujud sehingga sekarang di daerah Alleppey di negeri Kerala. Sesiapa yang pernah melawat rumah itu katanya terdapat sebuah potret wanita, dan dikatakan bahawa jika sesiapa tenung potret itu lama-lama, mereka akan hayal tanpa sebab. Menurut orang yang pernah melawat rumah itu, dikatakan mereka sering kedengaran suara seorang wanita, dan ada yang pernah nampak bayang-bayang seorang lelaki lalu di belakang mereka. Inilah kisah yang menjadi inspirasi kepada salah seorang penduduk di kampung itu untuk menulis sebuah cerita mengikut imajinasi beliau
dan beliaulah penulis asal cerita Mani Citra Talu yang diterbitkan pada tahun 1993, iaitu penulis Madhu Mutem. Jadi jika korang berkesempatan untuk melawat India, bolehlah melawat rumah tradisi lama ni di Alleppey di negeri Kerala, India Selatan. Semoga video ni memberi sedikit info tentang kisah sebenar di sebalik filem Chandramukhi. Kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Sekian saja daripada saya, Vic Nizam. Salam luar biasa.